Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Saya Nurul Ain binti Rosmadi, nombor matriks BA 211100295. Saya akan membentangkan tentang pengenalan, latar belakang, dan sebab memilih kawasan kajian. Pembangunan di sebuah kawasan adalah sangat penting seiring dengan kemajuan yang berlaku di negara tersebut. Pembangunan ini dapat didefinisikan sebagai usaha mengubah masyarakat atau negara daripada keadaan mundur kepada maju. Pembangunan ini juga adalah kemampuan manusia memenuhi potensi mereka untuk memastikan mereka dapat memperolehi keperluan-keperluan asas. Pembangunan di Sabah juga telah berkembang pesat dalam beberapa dekad kebelakangan ini, yang mencerminkan usaha kerajaan negeri dan pusat dalam mempertingkatkan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sepanggar merupakan salah satu kawasan yang telah mengalami pembangunan secara pesat disebabkan oleh beberapa faktor. Namun demikian, pembangunan ekonomi yang pesat dan taraf hidup rakyat yang semakin meningkat akan mengundang kepada pelbagai impak sosial seperti pengangguran, peningkatan kadar jenayah, masalah dan gejala sosial, dan masalah pertempatan atau setinggan. Kumpulan kami telah memilih Sepanggar sebagai lokasi kajian kami. Seterusnya, latar belakang kawasan kajian. Sepanggar terletak di pantai barat Sabah, menghadap Laut Cina Selatan. Ia terletak di utara kota Kinabalu dengan koordinat latitude 6.03447 N dan longitude 116.12345 East. Kawasan ini merangkumi kawasan pesisir pantai serta bukit bukau yang subur dan menjadikannya ia sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi serta pembangunan. Topografi Sepanggar terdiri daripada kawasan tanah rendah di pesisir pantai serta kawasan berbukit. Antara pantai yang terdapat di Sepanggar adalah Pantai Odek, Pantai Pulau Sepanggar dan sebagainya. Bukit yang terdapat di kawasan Sepanggar pula adalah Bukit Bondok. Sepanggar dahulunya merupakan kawasan yang kurang membangun dengan penduduk yang rendah. Namun kini dengan pembukaan IMS pada tahun 1994, kawasan tersebut mula membangun dengan pesat. Pembinaan pelabuhan, kawasan perindustrian dan kemudahan awam lain telah mempercepatkan lagi pembangunan di Sepanggar. Dalam konteks ekonomi, Sepanggar mempunyai kepentingan strategik sebagai pusat perdagangan dan perikanan. Pelabuhan yang terletak di Sepanggar merupakan salah satu pelabuhan utama di Sabah yang berfungsi sebagai pintu masuk utama perdagangan dan pengangkutan barang. Keindahan semula jadi Sepanggar, termasuk pantainya yang cantik, telah menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Aktiviti pelancongan, khususnya pelancongan pantai, menyumbang kepada pembangunan ekonomi wilayah dengan menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan tempatan. Selain itu, Sepanggar juga merupakan kawasan penting dari segi keselamatan marin. Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terletak di Sepanggar, menjadikannya lokasi strategik untuk operasi maritim dan pertahanan negara. Antara sebab-sebab kami memilih Sepanggar sebagai lokasi kajian adalah: yang pertama, pembangunan yang pesat; yang kedua, saiz dan demografi; yang ketiga ialah isu-isu semasa yang berlaku; dan yang terakhir ialah lokasi yang strategik. Sebab yang pertama ialah pembangunan yang pesat. Sepanggar mengalami pertumbuhan pesat dengan banyak projek pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, kawasan perindustrian dan perumahan baru. Ini boleh menjelaskan corak pembangunan dan tingkah laku jenayah, di mana pertambahan penduduk dan aktiviti ekonomi boleh membawa kepada perubahan dalam dinamik jenayah. Terdapat banyak kemudahan dan infrastruktur yang telah dibina di Sepanggar. Antara kemudahan membeli belah yang terdapat di Sepanggar adalah kawasan di Indah Permai, Alam Mesra, One Borneo Hypermall yang hampir memenuhi keperluan penduduk setempat seperti rumah-rumah kedai, bank, restoran, dobi dan sebagainya. Sebab yang kedua iaitu saiz dan demografi. Sepanggar mempunyai pelbagai saiz dan demografi penduduk. Penduduk di Sepanggar terdiri daripada pelbagai latar belakang etnik dan sosioekonomi yang membolehkan kajian menyeluruh tentang cara pembangunan mempengaruhi pelbagai kumpulan masyarakat dan corak jenayah dalam konteks demografi yang berbeza.
Selain itu, terdapat juga pertempatan setinggan yang wujud di kawasan Semanggar di mana boleh menjadi salah satu faktor berlakunya jenayah. Sebab yang ketiga ialah isu-isu semasa yang berlaku. Semanggar juga menghadapi pelbagai isu-isu seperti kesesakan lalu lintas, pencemaran dan peningkatan tahap jenayah yang kecil seperti kecurian dan vandalisme. Kami boleh memberi tumpuan kepada hubungan antara isu-isu semasa yang berlaku dengan perlakuan jenayah. Sebagai contoh, isu yang hangat berlaku di kawasan Semanggar adalah isu kecurian paip air. Sebab yang terakhir ialah lokasi yang strategik. Semanggar berada di lokasi strategik yang mudah untuk diakses. Ini memudahkan proses pengumpulan data dan maklumat serta membolehkan interaksi yang lebih mudah dengan pelbagai pihak yang berkepentingan. Bagi mengenal pasti kelakuan jenayah di kawasan Semanggar, terlebih dahulu kami akan menilai pola atau corak yang terdapat pada kawasan tersebut. Secara umumnya, pola pembangunan merupakan kawasan pertempatan yang berkembang menjadi sesebuah bandar ataupun menjadi kawasan yang maju dan moden. Dalam kajian ini, kami melihat bagaimana pola pembangunan yang pesat ini mempengaruhi gejala-gejala sosial seperti kelakuan jenayah yang sering terjadi di kawasan Semanggar. Antara pola pembangunan kawasan Semanggar ialah yang pertama, perubahan saiz sesuatu bandar. Perubahan saiz bandar dapat ditakrifkan sebagai kawasan binaan bandar yang semakin meluas atau merebak dari pusat bandar ke pinggir sempadan bandar. Proses rebakan sesuatu bandar telah memberi kesan berpengaruh terhadap kawasan sekitarnya. Hal ini berlaku disebabkan penghijrahan penduduk dari kawasan sekitar bandar atau dari luar bandar ke bandar. Penghijrahan penduduk ke bandar akan meningkatkan jumlah penduduk bandar melalui peningkatan kadar kelahiran dan proses migrasi tersebut. Penduduk yang semakin ramai ini memerlukan kawasan perumahan yang banyak. Situasi ini akan memberi tekanan ke atas kapasiti penyerapan guna tenaga, kesesakan serta persaingan kemudahan awam. Seterusnya, pola pembangunan dapat dilihat melalui perubahan sosioekonomi bandar. Perubahan sosioekonomi ditakrifkan sebagai perkaitan antara kehidupan sosial sesebuah masyarakat setempat atau di tempat tinggal dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat yang dijalankan. Perubahan sosial dan ekonomi yang pesat dapat dilihat melalui ekonomi primer berubah kepada ekonomi sekunder dan ekonomi tertier. Keadaan ini berlaku disebabkan perkembangan sektor perindustrian dan perniagaan yang pesat. Bukan itu sahaja, kawasan Semanggar juga mengalami perubahan dari segi sosial yang semakin moden, seperti pertambahan jaringan jalan raya, perubahan kegiatan ekonomi, pembinaan bandar baru, dan kepelbagaian infrastruktur. Salah satu implikasi pola pembangunan di kawasan Semanggar ialah perubahan dalam saiz bandar. Saiz kawasan Semanggar semakin membesar sehingga pengaruhnya boleh menjejaskan kawasan sekitarnya seperti kawasan Tuaran, Teripur dan Mengatah. Namun demikian, kemudahan infrastrukturnya tidak seiring dengan pembangunan bandar. Sebagai contoh, kawasan Jalan Turan Bypass sangat gelap pada masa malam disebabkan oleh kekurangan lampu jalan. Hal ini memberi peluang kepada penjenayah untuk merakut orang yang melintas jalan itu. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi boleh menyebabkan kesesakan dalam infrastruktur awam seperti jalan raya dan hal ini meningkatkan tekanan sosial dan kekecewaan yang boleh membawa kepada tingkah laku jenayah. Seterusnya, bilangan penduduk Semanggar yang banyak juga memberi impak kepada kelakuan jenayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan kawasan menjadi lebih sesak, mewujudkan lebih banyak interaksi sosial dan tekanan psikologi yang boleh membawa kepada peningkatan kes jenayah seperti kes keganasan dan tingkah laku seperti pergaduhan. Tambahan pula, peluang pekerjaan di Semanggar tidak meningkat dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini telah menyebabkan pengangguran yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Sebilangan besar orang tanpa pekerjaan yang stabil terperangkap dalam kemiskinan dan hal ini mendorong mereka untuk terlibat dalam jenayah ekonomi seperti kecurian, rompakan dan penipuan untuk memenuhi keperluan asas mereka. Perbezaan ekonomi yang ketara antara golongan kaya dan golongan miskin di kawasan tersebut telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan cemburu segelintir masyarakat terhadap kawasan kaya seperti kawasan
Bandaraya Kota Kinabalu dan sekaligus mendorong individu melakukan jenayah bagi mencapai keseimbangan ekonomi. Seterusnya, aktiviti sosial ekonomi di kawasan Sepanggar juga memberi kesan kepada kelakuan jenayah. Aktiviti sosial ekonomi di kawasan Sepanggar pada masa kini adalah tertumpu kepada pelabuhan dan pendidikan. Pelabuhan Sepanggar merupakan salah satu pelabuhan utama di Sabah dan memainkan peranan yang penting dalam aktiviti perdagangan dan logistik. Namun demikian, aktiviti jenayah berkaitan pelabuhan juga berlaku. Barang yang diangkut dan disimpan di pelabuhan boleh menjadi sasaran kecurian manakala kawasan sekitar pelabuhan boleh terganggu jika kawasan tersebut keselamatannya tidak mencukupi. Pelabuhan yang sibuk juga mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk menjadi kawasan tumpuan jenayah terancang seperti berjalur depan dada dan manusia. Kawasan Sepanggar juga mempunyai institusi pendidikan seperti Universiti Malaysia Sabah. Walau bagaimanapun, kawasan yang mempunyai lebih banyak pelajar juga boleh menjadi sasaran jenayah seperti kecurian, penipuan dan gangguan seksual. Penjenayah mungkin mengambil kesempatan ke atas pelajar yang kurang berpengalaman atau lemah. Di samping itu, pelajar mungkin menghadapi tekanan akademik dan sosial yang tinggi dan hal ini membawa kepada masalah mental dan tingkah laku negatif seperti penyalahgunaan data dan alkohol. Selain itu, disebabkan oleh populasi pelajar adalah ramai dan berbilang kaum dan datang dari kawasan atau negara yang berbeza, konflik sosial mungkin timbul. Ketegangan sebegini boleh menjadi pergaduhan perkumpulan dan pergaduhan sosial di kawasan kumpulan pelajar. Corak perubahan pembangunan di kawasan Sepanggar banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya ialah perubahan saiz bandar, peningkatan penduduk serta peningkatan sosioekonomi bandar. Melalui perubahan ini, ia telah membangunkan bandar yang maju serta pesat dari segala aktiviti ekonomi dan sosial bandar. Namun begitu, peningkatan penduduk yang pesat ini membawa kesan yang negatif terhadap imej suatu kawasan, yaitu kadar jenayah meningkat, pengangguran, masalah penempatan dan gejala sosial. Justru itu, pihak yang bertanggung jawab dan diberi kuasa untuk menangani masalah ini, terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi membolehkan mereka sentiasa kehadapan dalam membendung masalah jenayah ini.